Assalamualaikum, nama saya Nurin Atika Dania binti Abdul Razak, nombor matrik A200258. Hari ini saya akan menerangkan tentang definisi riba dan jenis riba. Apakah maksud riba? Dari segi bahasanya, riba bermaksud pertambahan dan peningkatan. Manakala dari segi istilahnya pula, riba bermaksud sebarang tambahan ke atas hutang akibat tempoh dan tambahan dalam urusan melibatkan item-item tertentu, iaitu item ribawi. Item ribawi pula bermaksud item wang seperti mata wang, emas dan perak dan juga makanan asasi. Makanan asasi seperti tamar, beras, garam, gandum dan barley. Daripada definisi ini dapat difahami bahawa riba boleh terhasil daripada hutang dan juga jual beli item ribawi. Daripada definisi riba yang saya berikan, riba boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu riba al-duyun dan riba al-buyu'. Riba al-duyun melibatkan urusan pinjaman dan hutang, manakala riba al-buyu' melibatkan urusan jual beli item ribawi. Riba ad-duyun melibatkan kadar lebihan faedah yang terhasil disebabkan tempoh, sama ada tempoh pemberian pinjaman mata wang atau manfaat sesuatu aset. Dalam erti kata lain, riba ad-duyun melibatkan sebarang jenis pinjaman yang membawa manfaat tambahan kepada pemberi pinjam dan memenuhi 3 syarat, iaitu syarat yang pertama, terhad kepada manfaat material bukan spiritual seperti pahala. Manfaat tambahan yang kedua, manfaat tambahan diterima pemberi pinjam bukan peminjam. Dalam erti kata lain, riba al-duyun melibatkan sebarang jenis pinjaman yang membawa manfaat tambahan kepada pemberi pinjam dan memenuhi 3 syarat yang berikut. Terhad kepada manfaat material bukan spiritual seperti pahala. Manfaat tambahan diterima pemberi pinjam bukan peminjam. Manfaat disyaratkan atau dipersetujui awal. Untuk memudahkan pemahaman riba ad-duyun dibahagikan kepada 2 riba, iaitu riba al-qard dan riba jahiliah. Riba al-buyu' pula melibatkan urusan berkaitan item ribawi, sama ada berlaku ketidaksamaan pada berat atau kuantiti semasa pertukaran, atau pertukarannya dilakukan secara bertangguh. Riba al-buyu' juga terbahagi kepada 2, iaitu riba an-nasa atau an-nasi'ah dan riba al-fad. Okey, kita masuk kepada riba al-qard. Riba al-qard berlaku apabila sebarang kadar atau manfaat tambahan yang lebih daripada pinjaman pokok dikenakan ke atas pinjaman tersebut dan dipersetujui semasa pinjaman dibuat, sama ada dikenakan oleh pemberi pinjam atau ditawarkan sendiri oleh peminjam. Dalam erti kata lain, riba al-qard melibatkan sebarang pinjaman yang perlu dibayar melebihi pinjaman pokok. Riba jenis ini adalah paling popular dan banyak berlaku di kalangan masyarakat kita sekarang. Contoh, si A meminjamkan duit 1,000 kepada si B dan meletakkan syarat si B mesti memulangkan balik sebanyak 1,200. Lebihan 200 tersebut adalah riba. Seterusnya, riba jahiliah. Riba jahiliah berlaku apabila sebarang manfaat atau kadar tambahan melebihi pinjaman asal. Ia dikenakan apabila bayaran pinjaman dilakukan melebihi tempoh yang ditetapkan, sama ada disebabkan kelewatan atau penangguhan. Boleh juga dikatakan riba jahiliah adalah sebarang denda atau penalti yang dikenakan apabila peminjam lambat atau menangguhkan membayar pinjaman seperti mana tempoh yang telah ditetapkan sewaktu pinjaman dilakukan. Contohnya, si B meminjam daripada si A dan berjanji akan bayar sepenuhnya dalam tempoh 5 bulan. Tetapi si B gagal bayar pada bulan ke-5, sebaliknya bayar pada bulan ke-8, menyebabkan si B didenda atas kelewatan membuat bayaran tersebut. Denda tersebut adalah dikira riba. Seterusnya adalah riba an-nasa atau dipanggil juga an-nasi'ah. Riba ini berlaku apabila jual beli atau pertukaran antara item ribawi berlaku secara bertangguh atau tidak serentak. Contohnya, membeli emas secara bertangguh atau berhutang.
dapat emas hari ini, bayaran dibuat selepas beberapa hari, atau buat bayaran hari ini, emas dapat minggu depan. Situasi ini juga terlibat dengan item ribawi lain seperti perak, beras, tamar dan gandum. Untuk elakkan riba an-nasa, kena ingat perkara ini. Transaksi pertukaran item ribawi mesti dilakukan serentak dalam satu masa atau majlis. Kedua-dua pembeli mesti menyerahkan item masing-masing sebelum berpisah. Tidak boleh berhutang, tidak boleh bertangguh. Riba al-fad ini melibatkan jual beli atau pertukaran antara item ribawi yang sama jenis, yang mana berlaku apabila berat dan kuantiti pertukaran tersebut adalah tidak sama. Contohnya adalah seperti menukarkan 15 gram emas 916 dengan 10 gram emas 999. Walaupun kualitinya berbeza, tetapi oleh kerana kedua-duanya adalah emas, maka berat mestilah sama semasa pertukaran. Untuk elakkan riba al-fad ni, pertukaran bagi item ribawi sama jenis mesti dilakukan dalam berat dan kuantiti yang sama. Dalam arti kata lain, 15 gram emas 916 dan 15 gram emas 916 juga untuk pertukaran tersebut. Okey, sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum, nama saya Anis Afifah binti Azhar, nama matrik A20028. Seterusnya saya akan sambung mengenai pandangan dan kesepakatan ulama mengenai riba dalam jual beli. Emas merupakan salah satu daripada item ribawi. Segala transaksi dan urusan jual beli mestilah berlandaskan dengan apa yang telah ditetapkan oleh syarak agar tidak berlakunya riba. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Lizihabu bizihabi wa fiddata bil fiddati wal burru bil burri wa sya'iru bi syairi wa tamru bi tamri wa mihlu bil mihli mislami misli sawa'an bi sawa'in biyadin yadan biyadin fa iza iqtalafat hazihi asnaf fabi'u kaifa syi'tum iza kana yadan biyadin." Maksudnya, jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, bali dengan bali, tamar dengan tamar, garam dengan garam mestilah sama banyak timbangan atau sukatan serta tangan ke tangan, iaitu secara tunai dan saling menerima dalam satu majlis. Apabila berlainan jenis, maka juallah mengikut apa yang kamu kehendak selama ia dilakukan dari tangan ke tangan, iaitu secara langsung. Barang ribawi bermaksud ia tertakluk kepada hukum dan parameter tertentu. Jika tidak diikuti, akan membawa kepada riba. Barang ribawi ini terbahagi kepada dua, iaitu mata wang, termasuklah emas, perak dan sebagainya. Yang kedua adalah makanan asasi yang berasaskan timbangan dan sukatan, iaitu beras, garam, gula, tepung dan tamar. Riba boleh berlaku dalam aktiviti jual beli yang melibatkan barang ribawi. Para ulama telah bersepakat bahawa diharamkan untuk jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, melainkan sama timbangan dan secara tunai dalam satu majlis. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam hadis di atas, urus niaga barangan ribawi mesti mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan supaya transaksi pertukaran dan jual beli ini tidak berlakunya riba. Sekiranya memenuhi syarat, maka urus niaga sah dan bebas daripada riba. Menurut Imam An-Nawawi, ia mengatakan segala pertukaran yang melibatkan jenis yang sama seperti emas dengan emas, perak dengan perak dan sebagainya, sekiranya terdapat tambahan dalam urus niaga, maka urus niaga tersebut jatuh sebagai riba al-fad. Riba al-fad ini adalah riba yang terjadi disebabkan berlakunya jual beli antara dua barang ribawi yang tidak sama kuantiti, sedangkan kedua-duanya daripada jenis yang sama, termasuklah emas dengan emas, ringgit dengan ringgit dan lain-lain. Sebagai contoh, menukar 10 gram emas dengan 12 gram emas. Pertukaran jenis ini adalah haram kerana sepatutnya kedua-duanya mesti sama timbangan.
Terdapat dua syarat ketika menjalankan aktiviti jual beli yang melibatkan item ribawi. Yang pertama, barang tersebut mestilah sama kuantiti. Sebagai contoh, menukar duit kertas kepada duit shilling. Mesti ditukar dengan nilai yang sama. Contohnya, RM2 duit kertas ditukar kepada duit shilling dengan harga yang sama iaitu RM2. Syarat yang kedua, mestilah jual beli dilakukan secara serta-merta dalam satu majlis dan bukan bertangguh. Maksudnya, pembeli dan penjual tidak boleh beredar sebelum menyerahkan barang pertukaran. Nama Nur Aina Syahira binti Abdullah, nombor metrik A200228. Isu dalam riba iaitu penjualan emas. Telah berlakunya perselisihan di kalangan fuqaha dalam isu trade in emas atau emas yang ditempa. Sama ada emas perhiasan termasuk dalam item ribawi ataupun tidak. Menurut jumhur dalam kalangan mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali, mereka mengatakan emas perhiasan atau perak adalah item ribawi. Seterusnya, menurut Ibn Rushd, ia mengatakan para fuqaha telah berbeza pendapat dalam bab pembuatan, yang mana pada awalnya adalah dilarang disebabkan berlakunya riba. Manakala menurut Abu Hanifah, ia mengatakan tidak mengapa berlaku pertambahan atau sama timbangan kerana ia telah terkeluar daripada illah ribawi dengan sebab pembuatan. Akhir sekali, menurut Ibn Taymiyah yang mengatakan barang piasan seperti emas dan perak atau ditempa tidak termasuk dalam barang ribawi kerana ia terkeluar daripada sifat asal iaitu sebagai wang kerana faktor pembuatan. Ia juga mengatakan harus menjual emas dan perak yang ditempa yang sama jenis tanpa diperlukan syarak, sama timbangan atau terdapatnya penambahan pada perbuatan, sama ada secara tunai atau tertangguh yang bukan bertujuan untuk dijadikan nilai harga. Sebagai contoh situasi mengenai isu riba, Aminah ingin menjual cincin emas lama yang patah dan membeli cincin emas rekaan baru. Persoalannya, bolehkah Aminah menukar emas baru dengan hanya menambah duit dan membayar menggunakan kad kredit? Dan benarkah memerlukan kepada dua akad urus niaga, iaitu emas perlu dijual terlebih dahulu dan setelah dapat hasil dari duit jualan, kemudian baru membeli emas baru dengan nilai yang baru? Jawapan bagi persoalan yang diberikan. Yang pertama, hukum trade-in seperti shilling, jongkong ataupun dinar adalah haram disebabkan kaedah ini terdedah dengan unsur riba al-fadl disebabkan bayaran tambahan. Yang kedua, pembayaran melalui kad kredit adalah dibenarkan kerana ia masih lagi dianggap tunai. Pihak penjual akan mendapatkan harga jualan secara penuh daripada pihak yang mengeluarkan kad kredit. Yang ketiga, menurut Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, mereka telah membincangkan mengenai jual beli emas perhiasan secara trade-in seperti menukar emas lama kepada emas baru dan menambah duit tanpa melibatkan dua urus niaga. Hal ini kerana transaksinya bukan barang ribawi dan tidak terikat dengan syarat jual beli item ribawi. Maka trade-in emas perhiasan dibenarkan menurut sebahagian pandangan fuqaha. Namun begitu, mereka yang ingin memilih pandangan jumhur yang berpendapat bahawa barang perhiasan emas ia termasuk dalam kategori item ribawi dan ingin keluar daripada khilaf iaitu berhati-hati dan selamat, maka dibolehkan untuknya menggunakan kaedah dengan melakukan transaksi emas lama dengan emas baru dengan menggunakan dua kaedah. Yang pertama, menjual emas perhiasan yang lama dan terima duit hasil jualan tersebut. Yang kedua, kemudian dibolehkan membeli barang perhiasan baru dengan menggunakan duit hasil jualan perhiasan lama, yakni sama ada sama harga barang perhiasan atau boleh untuk membeli barangan perhiasan baru yang harganya lebih mahal dengan penambahan duit lain. Nama saya Nur Hayati binti Meh, nombor metrik A201514. Seterusnya, saya akan menyambung bahagian dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis yang menunjukkan pengharaman riba. Salah satu dalil di dalam Al-Quran yang menunjukkan pengharaman riba ialah dalam surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang bermaksud, padahal Allah telah menghalalkan berjual beli, berniaga dan mengharamkan riba. Seterusnya, sabda Rasulullah SAW tentang orang yang terlibat dengan riba. La'ana Rasulullah SAW akila ar-riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa.
yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi riba, penerima riba dan orang yang mencatatnya dan kedua-dua saksinya, dan baginda berkata mereka semua itu sama. Riwayat Sahih Muslim. Keburukan dan hikmah pengharaman riba. Amalan riba telah membawa banyak keburukan dalam kehidupan manusia, serta mengikut sistem riba, peminjam yang kaya akan menjadi bertambah senang, manakala mereka yang meminjam akan menjadi bertambah susah dan terdesak. Dapat dilihat pada masyarakat jahiliyah di Mekah semasa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka ini hidup dalam keadaan porak-poranda disebabkan oleh amalan riba. Justru itu, faedahnya akan berlipat ganda jika orang yang meminjam itu tidak dapat menjelaskan hutangnya. Mungkin mereka terpaksa menggadaikan harta benda yang ada dan juga boleh menjadi hamba kerana tidak dapat membayar hutang. Amalan riba sangatlah memberi kesan pada masalah sosial. Sebagai contoh, mereka yang kekurangan patut diberi segala bantuan yang diperlukan, tetapi peminjam wang sanggup menindas dan menghimpit mereka yang sedang hidup dalam kesusahan. Bukan itu sahaja, sistem riba ini menghancurkan akhlak yang terpuji dan menukarkan kepada sifat-sifat yang tidak bertimbang rasa dan tidak berperi kemanusiaan. Peminjam wang memeras dan menindas golongan yang memang telah berada dalam kesusahan dengan menggunakan faedah yang tinggi. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan riba, bahkan bukan sahaja kerana ia membawa kesan yang buruk dari segi ekonomi, malahan dari segi akhlak dan keimanan. Keharmonian masyarakat akan terbina kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan perbuatan riba agar dapat memelihara keselamatan dan keamanan kepada masyarakat dan negara. Justru itu, hikmah pengharaman riba dapat mengelakkan daripada sektor ekonomi terjejas kerana berlakunya kaum untung yang tidak bermoral, menindas, melahirkan budaya kaum yang ambil kesempatan dalam perniagaan dan menaikkan harga barangan. Selain itu, dapat mengelakkan daripada adanya sifat malas dalam diri manusia dan sifat tamak seseorang. Apabila seseorang itu terdedah dengan perbuatan riba, ia akan mendorong manusia hidup dalam kemewahan tanpa perlu berusaha dalam sesuatu perkara, dan rezekinya tidak diberkati disebabkan adanya unsur riba. Bahkan di dalam Islam menggalakkan umatnya untuk berusaha dan bekerja dalam memperolehi rezeki yang halal. Akhir sekali, mengelakkan daripada menimbulkan kekacauan dan kerosakan hubungan dalam masyarakat dan negara, seperti mana timbulnya isu jenayah seperti merompak, penindasan terhadap golongan yang tidak berkemampuan, hilangnya keadilan di dalam urus niaga dan sebagainya. Maka dapat kita simpulkan bahawa perkara ini amatlah dilarang di dalam Islam kerana ia akan memberikan kemudaratan kepada masyarakat mahupun negara. Jadi amatlah penting bagi seorang Muslim untuk menitik beratkan dan mengetahui perkara-perkara yang dilarang di dalam Islam. Dengan mengetahui perkara ini, kita akan ketahui sebab Islam menyuruh atau melarang sesuatu perkara itu pasti ada hikmahnya. Secara ringkasnya, perniagaan jual beli emas boleh melibatkan risiko riba jika tidak dijalankan berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam yang tepat. Sebagai umat Islam, kita digalakkan untuk mengelakkan diri daripada aktiviti riba dan mencari alternatif lain yang mematuhi prinsip syariah Islam. Hal ini termasuklah terlibat dalam urus niaga yang adil, telus dan selaras dengan nilai-nilai moral Islam. Dengan melakukan ini, kita dapat menjalankan perniagaan dan aktiviti ekonomi dengan penuh integriti sejajar dengan ajaran agama Islam dan memberikan sumbangan yang positif kepada masyarakat.